nabiyyin wa mursalin. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat untuk terus istiqamah dan cabarannya, agar ia nilai sebagai yang mana diberi ganjaran yang selainnya Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti yang di azab muslimin dan muslim Allah Ta'ala. Pertamanya mari kita sama-sama melihat, merenung apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Mudah sahaja pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama renung, untuk kita sama-sama melihat kenapa
nasihat baginda Nabi SAW sedemikian rupa? Apa hikmah di sebaliknya? Dan kenapa Nabi SAW berpesan sebegitu rupa, sesimpel mungkin tetapi amat mendalam, yang mana ianya menjadi satu iktibar buat kita. Apa maksud sabda baginda Nabi? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun diam sahaja. Seperti mana kata-kata hikmah, kadang-kadang orang ini lebih baik dia diam. Sebab bila mana dia diam, dia kelihatan bijaksana, berbanding bila mana dia berkata-kata, maka terserlah kejahilannya. Itu dia. Maka Nabi SAW telah berpesan kepada kita, yang mana pesanan tersebut turun-temurun daripada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'at tabi'in, turun kepada para ulama, akhirnya sampai kepada kita pesanan ini supaya kita mengambil iktibar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih baik yang keluar daripada mulut seseorang hamba Allah itu, melainkan perkataan-perkataan yang menyeru kepada mentauhidkan Allah, mentaati perintah Allah, serta mengerjakan amal soleh. Sekiranya kita lihat pada firman Allah dan hadis Nabi ini, maka kita boleh lihat di situ bahawasanya perlu kepada kita untuk menjaga kalam ataupun menjaga kata-kata daripada terlepas, sehingga kan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menjadi asbab kepada permusuhan, menjadi asbab kepada kesalahfahaman, dan lebih takut lagi kata-kata yang menyebabkan kita jauh menyimpang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dia peranan Nabi Syuaib AS dalam berdakwah kepada kaumnya. Dia mengajak kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengajak supaya kaumnya meninggalkan segala amalan-amalan yang menyalahi syariat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat ke-88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Kata Syuaib dalam surah Hud, wahai kaumku, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, apa pendapat kamu, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, jika aku mempunyai bukti yang nyata, min rabbi, daripada Tuhanku, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dianugerah kepadaku daripada rezeki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. In uridu illa al-islaha mastata'.
Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan selama aku masih berkesanggupan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah ini ayat yang ke-88, sebagaimana yang telah ditafsirkan bahawasanya ini merupakan bentuk kelembutan yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya dalam berbicara dan berdakwah. Okey, yang mana kita boleh tamsilkan dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari dalam mengajak sesuatu ke arah kebaikan. Maka uslub yang manakah yang sesuai untuk kita gunakan? Adakah kita terus nak menggunakan kekerasan dalam kita nak menasihati seseorang, ataupun kita menggunakan uslub yang sebaliknya? Mungkin mad'u kita, orang yang mendengar kata-kata kita itu adalah orang yang lembut hatinya untuk mendengar ataupun menerima teguran. Alangkah ruginya sekiranya orang yang sebegitu lembut hatinya, lapang dadanya untuk menerima teguran, tapi kita memberikan teguran dengan cara yang keras, dengan uslub yang keras ataupun terlalu tajam sehingga boleh mengguraskan. Jadi inilah uslub ataupun cara yang digunakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam pada peringkat awal dakwahnya. Begitulah tuan-tuan, bila kita mengenali seseorang, mungkin kita nak berbual-bual, dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang kita rasa benda tu salah ataupun benda tu tak kena pada tempatnya. Paling simple kita tengok, kalau orang yang parking tak ikut petak yang disediakan, makan sampai 2 petak, kita pula terus nak tegur dengan cara yang keras, marah dan sebagainya. Sedangkan apa yang kita nak sampaikan tu adalah perkara yang baik. Ud'u ila sabili bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa salahnya kita berikan satu-satu nasihat tu dengan cara berhikmah? Orang akan dengar, melainkan dia tidak menerima ataupun tidak berlapang dada dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Itu dia menjadi satu perkara ataupun satu penyakit dalam masyarakat kita sekarang ni, terutamanya dalam media maya lah. Semua nak jadi hero, semua nak bagi nasihat, tetapi dalam masa yang sama kalau dia diberikan nasihat, cepat apa istilahnya, koyak. Istilahnya koyak. Orang apa tu, orang tu guna ke perkataan koyak, tak guna. Orang muda-muda sekarang sikit-sikit koyak. Jadi kita kena berlapang dada bila mana orang memberi nasihat yang baik, terutamanya perkara-perkara tersebut ke arah untuk menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan sekiranya kita sampai ke tahap berjidal, sampai ke tahap berdebat untuk menyatakan bahawasanya perkara itu baik, untuk menyatakan perkara-perkara yang benar, perlulah kita dalam keadaan billati hiya ahsan, dengan sebaik-baik cara. Sebab apa? Sebab itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib dalam uslubnya untuk berdakwah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Itu dia. Baik. Seterusnya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk peringatan kita bersama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yarmi rajulan bil fusuq. Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan.
wala yarmihi bil kufr, dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, illar taddat alaih, illam yakun sahibuhu kazalik, illam yakun sahibuhu kazalik. Tidaklah seseorang itu melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya seperti itu. Baik, apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis ini? Barang siapa yang berkata kepada seseorang dengan mengatakan kamu fasik atau kamu kafir, dan tuduhan itu tidak seperti yang dikatakan, maka dia, yang ini siapa tuan-tuan? Ini orang yang melemparkan tuduhan itu berhak mendapat apa yang disebutkan ataupun apa yang dituduh itu. Jika sebaliknya, maka tuduhan itu tidak akan kembali kepadanya disebabkan tuduhan itu benar. Maka kita kena berhati-hati dalam nak meletakkan sesuatu tuduhan kepada seseorang. Baik, Allah SWT berfirman dalam surah Hud, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Jadi Nabi Syuaib dalam seperti mana yang telah diceritakan dalam surah Hud ini, masih lagi tidak berputus asa untuk berdakwah kepada kaumnya. Dia mengajak supaya semua sekali kamu ni, marilah kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkanlah perkara-perkara yang menyalahi syarak yang kamu amalkan selama ini turun-temurun. Jangan dilaksanakan lagi, jangan dibuat lagi, sebab perkara itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jual gandum mungkin sekilo dengan sekian harga, tapi kamu cuma letak 500 gram saja gandumnya, yang 500 gram lagi kamu letaklah sesuatu pemberat ataupun yang semisalnya dengan niat untuk menipu dalam timbangan. Maka itu perkara yang sangat-sangat tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Syuaib peranan dia mengingatkan, jangan menipu bila mana kamu berurus niaga. Wastaghfiru rabbakum, kalau kamu buat, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut sebelum kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita. Kemudian bila mana Nabi Syuaib, ini satu lagi sikap orang-orang yang sukar untuk menerima nasihat. Ayat seterusnya, ayat 91 dalam surah Hud. Apa kata Allah SWT? Saya baca maksudnya. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Bermaksud, apa yang kamu dakwahkan ni Syuaib, kami tak faham pun. Suruh mentauhidkan Allah, suruh meninggalkan cara berniaga yang selama ini telah kami praktikkan selama turun-temurun. Seterusnya, menyuruh kami supaya tidak membuat satu perkara yang tidak baik. Contohnya, menahan orang-orang yang dalam musafir dan sebagainya. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Ini satu lagi sikap orang, dia tidak mahu menerima ataupun tidak berlapang dada bila menerima nasihat. Dia tidak ada poin, akhirnya dia melemahkan, merendah-rendahkan
orang yang memberi nasihat. Berlaku tak tuan-tuan dalam masyarakat kita? Sudah tentu ianya berlaku. Bila seseorang tu sampaikan nasihat, alah, orang tu sama je, anak dia pun nakal juga, pandai pula nak nasihat dekat kita. Sebagai contoh, orang tu alah sembahyang pun 5 waktu, bukannya solat di surau ataupun masjid, tapi nak ngajak orang pergi ke masjid atau surau. Nampak? Bila mana seseorang tu tidak berlapang dada, tidak mahu menerima nasihat dan sebagainya, akhirnya tidak ada fakta, dia gunakan fakta orang yang nasihat tu lemah dan sebagainya. Jadi perkara tersebut adalah lumrah bagi orang yang berdakwah, ataupun lumrah bagi orang yang nak menyampaikan sesuatu kebaikan. Dan perkara tersebut berlaku juga kepada Nabi Syuaib alaihi assalam. Baik. Kemudian dinyatakan lagi, ditafsirkan lagi, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahawa maksudnya adalah matanya buta. Mata siapa tuan-tuan? Mata Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam satu hadis menyatakan bahawa Nabi Syuaib ini pernah menangis kerana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga matanya buta. Jadi ada juga pendapat yang menyatakan bahawasanya umat Nabi Syuaib alaihissalam menyatakan bahawa lemahnya Nabi Syuaib sebab Nabi Syuaib pernah menjadi buta, kalau mengikut riwayat Ibnu Abbas ini. Kemudian diriwayatkan pula dalam hadis marfu' bahawa Nabi Syuaib alaihissalam menangis kerana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matanya buta, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan semula penglihatannya, boleh melihat seperti biasa, dan bertanya kepada Nabi Syuaib alaihissalam, kenapa engkau menangis? Wahai Syuaib, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menangis kerana takut pada neraka atau kerana kerinduanmu kepada syurga? Jadi apa kata Nabi Syuaib? Tidak, ya Allah, aku menangis kerana kecintaanku kepadamu. Jika aku dapat melihat kamu, maka aku tidak akan pedulikan apa yang dilakukan oleh orang ataupun umatnya kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi tuan-tuan, apakah jaminan bagi kita dalam nak melakukan amal soleh? Adakah tuan-tuan dan puan-puan semua datang ke surau ini kosong, tidak ada sebarang motivasi, sekadar suka-suka nak memenuhkan surau ataupun masjid, ataupun ada hala tuju yang tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat letakkan? Tak mungkin tuan-tuan berada di sini sekurang-kurangnya kita nak mendapatkan sedikit ilmu, ataupun kita nak duduk beriktikaf sebab kita sedar pahala-pahalanya. Itu sebagai motivasi. Dan yang paling tinggi tidak lain dan tidak bukan sebab kita nak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nakkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya kita di sini ada hadaf. Hadaf ni matlamat hala tuju. Mungkin orang-orang yang jarang-jarang pergi ke surau, mungkin sekali-kali dia pergi tu sebab dia rasa mungkin Allah SWT akan ampunkan dosa dia. Walaupun kesedaran tu datang sekali-sekali. Berbeza pada tuan-tuan dan puan yang ada pada hari ini, dah jelas duduknya kita di sini kerana apa? Nak harapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia yang disebutkan sebagai at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib. Tak mungkin seseorang tu nak mendapatkan sesuatu tanpa dia mengetahui apakah di sebalik maksud dia nak dapatkan perkara tersebut. Tu dia. Apa dia at-targhib tuan-tuan? At-targhib itu adalah satu bentuk galakan ataupun motivasi kepada kita umat Islam ni, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itu dia.
semacam satu motivasi, galakkan. Sebab kita tahu solat di rumah dapat satu, solat di surau ataupun di masjid secara berjamaah dapat 27. Jadi itu bentuk galakan yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Kemudian sahabat-sahabat sampaikan hinggalah sampai ke telinga kita pada hari ini. Bila mana kita solat di masjid, surau secara berjamaah, kita dapat 27 pahala. Solat di rumah sorang-sorang dapat satu, belum tentu khusyuk. Dan yang lebih sedih lagi, belum tentu buat. Auzubillahi min zalik. Jadi itu ialah at-targhib. Buat baik dibalas baik, buat tak baik dibalas seperti apa yang dilakukan. Niat baik diberi ganjaran, niat tak baik selagi tak buat tak ada apa-apa. Nampak maha kasih, maha sayangnya Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mana sentiasa memberi peluang kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Sebab tu Nabi Syuaib kata dalam surah Hud ayat 90 ni, wastaghfiru rabbakum, minta ampun, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Kemudian engkau semua ni, kata Nabi Syuaib, minta ampun, minta bertaubat kepada Allah SWT, sebab Allah masih lagi bagi peluang kepada kamu. Allah masih lagi buka pintu keampunan. Jadi jangan sia-siakan peluang ini. Itulah dia bentuk at-targhib yang Nabi Syuaib gunakan. Selain menggunakan uslub yang lembut, menggunakan perkataan-perkataan yang baik, Nabi Syuaib juga gunakan uslub at-targhib, motivasi, galakkan. Dia tidak menggunakan kalau kamu buat macam ni Allah akan azab kamu macam ni. Tidak. Dia gunakan uslub yang baik. Itu dia at-targhib. Berbeza dengan at-tarhib. At-tarhib ni satu peringatan, satu konsep yang berbentuk ancaman, ancaman, peringatan, supaya seorang itu dia rasa takut, supaya seorang itu dia rasa dia perlu berhati-hati untuk melakukan sesuatu, terutamanya perkara tersebut, perkara-perkara yang berkaitan dengan kejahatan ataupun kemaksiatan, sama ada kemaksiatan yang zahir atau kemaksiatan yang batin. Jadi Nabi Syuaib dalam uslub dakwah dia gunakan tak uslub at-tarhib ini? Ya, guna. Tetapi setelah kaum dia menolak, dia boleh sabar lagi. Tak apa, kau nak kata aku lemah, tak apa, tak ada masalah. Dikecam dengan kata-kata yang menyakitkan hati, tidak ada masalah. Pengubatnya apa? Pengubatnya cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung. Tetapi bila sampai satu tahap, bila perkara tersebut sudah melampaui batas, maka Nabi Syuaib takut juga. Dia takut kemurkaan Allah, sebab dia sebagai penyampai, umatnya tak nak dengar, umatnya tak nak terima. Jadi kalaulah turun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua akan kena. Jadi sebelum perkara tersebut berlaku, jadi Nabi Syuaib melaksanakan tugas dia. Jadi sampai ke satu tahap terpaksa menggunakan uslub at-tarhib supaya mereka ni takut, supaya mereka ni lebih berhati-hati untuk terus melakukan kejahatan-kejahatan ataupun kemaksiatan yang dah sememangnya dilakukan secara turun-temurun. Baik. Kemudian dalam surah Fussilat ayat yang kelima, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilayh wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Tuan, ini lagi dahsyat. Siapa yang cakap ni tuan dan puan? Kalau kata pengarang, ini diungkapkan oleh orang kafir Quraisy kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar, keras tak keras? Apa kata mereka?
Hati kami berada dalam keadaan tertutup. Apa yang kamu seru kami kepadanya, maknanya apa yang kamu seru Nabi kepada kami, di telinga kami ada sumbatan. Fi azanina waqr wa min bainina wa bainika hijab. Di antara kami dengan kamu ada dinding. Fa'amal innana amilun. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pun bekerja. Tu dia. Maknanya nafsi-nafsi. Kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Kalau kamu nak berdakwah, kami ni tak akan dengar. Sebab kami dah letak maknanya ibaratnya kami tak nak dengar. Seolah-olah kami dah letak sesuatu kat telinga kami. Apa yang kamu dakwah pun kami tak akan dengar. Tu dia. Yang paling dahsyat lagi, wa min bainina wa bainika hijabun. Di antara kami dengan kamu ada dinding. Tak payahlah kamu nak berdakwah, kami tak akan dengar sebab antara kita ada hijab. Ada dinding yang membataskan supaya dakwah kamu tu tidak sampai kepada kami. Cakaplah apa pun, kami tidak akan dengar. Baik. Seterusnya dalam surah Hud ayat 91 hingga 92. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Ini kata siapa tuan-tuan? Ini kata kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau tidaklah kerana keluargamu, dia main keluarga pula, tentulah kami telah merejam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Nampak? Dahlah dia kata Nabi Syuaib itu lemah. Kemudian dia ancam. Kalaulah kamu ni bukan anak kepada si fulan, kalaulah kamu bukan saudara kepada si fulan, sudah tentulah kami merejam kamu. Maknanya adalah juga rasa takut. Dia nak buat, dia nak mengancam Nabi Syuaib alaihissalam sebab dia tahu Nabi Syuaib ini ada orang-orang yang tertentu, ahli keluarganya itu, yang mana kaum Nabi Syuaib ini tak dapat melakukan seperti yang mereka nak. Apa yang dia nak buat pada Nabi Syuaib ini? Tentulah kami telah merejam kamu. Kalaulah kamu ni bukan saudara kepada si fulan ataupun si fulan, dah lama kami rejam kamu. Kemudian dikata apa? Kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa sangat di sisi kami, kata umat Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi dia merendah-rendahkan. Dia dah tak tahu nak gunakan fakta apa untuk melawan fakta Nabi Syuaib. Jadi dia katakan Nabi Syuaib lemah. Kemudian dia ancam Nabi Syuaib. Kemudian dia kata apa? Kemudian Nabi Syuaib ini juga bukanlah orang yang berwibawa. Kemudian Nabi Syuaib jawab apa? Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata pengarang, erti kepada ayat ini, kamu rasa takut terhadap kabilah ataupun kaum ataupun keluargaku, dan kerana mereka kamu segan kepadaku. Maknanya yang kamu takut sepatutnya Allah, bukan keluarga aku, bukan kabilah aku. Arab ni tuan-tuan dia main kabilah je. Kabilah kalau tempat saya belajar dulu ada namanya At-Tarawana, ada namanya Butush. Orang Malaysia kita ada tak nama keluarga? Tak ada. Berlaku apa-apa, kita ada masalah kabilah tu. Kalau ada masalah, kita tak boleh selesaikan macam tu je. Dia kena jumpa dengan ketua kabilah. Dia pernah berlaku masa zaman kami belajar dulu. Apa berlaku tuan-tuan? Ini pengalaman. Semasa tu bulan Ramadan,
ada seorang pelajar kita ni nak pergi masjid. Balik masjid, bukan pergi sebab dah malam masa tu. Jadi apa berlaku, ada seorang Arab ni, dia acu pisau dekat pelajar kita. Acu pisau, acah-acah je sebenarnya. Dia minta duit, dia minta handphone. Pelajar Malaysia ni takut lah kan. Jadi dia bagi handphone, dia bagi duit. Akhirnya report polis sana lah kan, buat report dan sebagainya, cari budak tu. Dapat dapat akhirnya ditangkap. Kemudian Arab ni dia mudah aja. Sekiranya satu-satu kes tu, kalau nak apa orang cakap, nak selesai ni, kalau si mangsa tu maafkan, selesai macam tu je. Dia tak akan panjangkan lagi. Jadi apa berlaku tuan? Sehari sebelum Aidilfitri, ketua kabilah daripada budak tu datang jumpa dengan pelajar Malaysia ni. Ketua kabilah ni macam kalau kat tempat kita ni memang ketua kampung lah, ketua kampung. Cuma dia mewakili satu-satu keluarga. Memang besarlah peranan dia dalam masyarakat Arab. Jadi dia jumpa dengan pelajar ni, dia minta dengan keluarga, nangis dia minta supaya ampunkanlah, ditarik balik report tu. Panjang berlaku situasi tersebut sampai dekat nak maghrib esok nak Aidilfitri ni. Jadi akhirnya pelajar Malaysia ni dia kata tak apa, tak apalah, dia maafkan, dan kes tu selesai dengan apa orang cakap, campur tangan daripada ketua kabilah ni lah. Jadi alhamdulillah budak yang nakal tu dibebaskan. Kemudian esok apa berlaku tuan? Keluarga Arab ni dia bawa lah macam-macam makanan hari raya, tanda minta maaf, tanda ni lah, tanda terima kasih sebab memaafkan anak dia. Budak situ juga budak situ juga. Dia tak berniat, tapi dia tengok budak Malaysia ni balik daripada solat tarawih malam-malam seorang-seorang, budak lelaki nak balik ke rumah. Jadi jalan di satu lorong yang memang tak ada orang. Jadi dia tak ada niat, tapi dia buat benda tu sebab mungkin secara spontan dan sebagainya. Itu dia tuan. Jadi balik kepada kisah Nabi Syuaib ini, itulah dia. Apa kata kaum dia? Kalaulah kamu ni bukan ada kaitan dengan seseorang, dah lama kami rejam kamu. Nampak? Tak berani tu sebab ada backup. Kalau buat istilah kita lah. Tu dia. Jadi Nabi Syuaib kata, yang sepatutnya kamu takut bukan kabilah aku. Bukan aku ni berasal daripada mana. Tetapi yang kamu perlu takut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak takut, kata pengarang, kamu tidak takut kepadaku kerana aku rasul, sehingga dengan begitu keluargaku dan kabilahku lebih terhormat bagi kamu daripada Allah Taala. Bukankah kaum dia tadi dah menyatakan kamu ni dahlah lemah, kemudian kami ni tak boleh rejam kamu sebab kamu ni ada backup. Dalam masa yang sama juga, kamu ni orang yang tidak berwibawa. Sengaja kaum Nabi Syuaib ini nak merendahkan martabat Nabi Syuaib alaihissalam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah mati fakta. Tak tahu nak lawan fakta dengan Nabi Syuaib ni macam mana. Nabi Syuaib sekadar mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak mengajak mereka bermusuh, nak mengajak mereka supaya tidak menipu dalam timbangan, nak mengajak mereka supaya jadi insan yang baik-baik. Tetapi mereka tak nak. Sebab apa? Seolah-olah mereka ni dah menutup telinga mereka. Kemudian mereka meletakkan hijab. Wa min bainina wa bainika hijab. Seolah-olah meletakkan dinding pembatas supaya kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, teguran, amaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib itu tak sampai kepada mereka. Sengaja. Sehinggalah sampai ke satu tahap, apa tuan-tuan? Rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna. Jadi, okey, fine. Tak ada masalah. Nabi Syuaib kata, aku dah selesaikan tugas yang sepatutnya aku buat. Aku dah menyampaikan kebenaran. Aku dah menyampaikan teguran. Aku dah memberikan maklumat yang baik-baik dan juga ancaman. Sekiranya kamu tak nak ikut, Allah akan murka. Akhirnya, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, lakum dinukum waliyadin.
Tapi kalau Allah murka, kamu tanggung. Akhirnya itulah dia tuan-tuan, doa yang dibaca oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Selalu kita baca, tapi kita tak sedar rupanya doa tersebut yang dibaca oleh Nabi Syuaib sehingga menjadi asbab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tuan-tuan? Selalu kita baca. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nampak tuan-tuan? Selalu tak kita baca? Ya, itu ayat Quran daripada surah Al-A'raf ayat ke-89. Tapi sebelum Nabi Syuaib doa, dia cakap apa? Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah lebih tahu hikmah. Kita dah melaksanakan apa yang sepatutnya, kan? Innaka la tahdi man ahbabta. Bukan kau yang bagi hidayah, engkau hanya menyampaikan. Tapi kadang-kadang sedihnya jadi satu iktibar buat kita, supaya kita ni jangan syok sendiri bila kita menasihatkan seseorang, bila kita menyampaikan sesuatu yang baik, belum tentu orang dengar. Sebab Nabi-Nabi yang terdahulu lagi dahsyat, jauh antara kita dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka juga menyampaikan nasihat-nasihat, kebaikan, teguran, ancaman dan sebagainya. Tetapi ada juga yang tak dengar. Apatah lagi kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dosa dan sebagainya. Akhirnya wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Kita dah sampaikan, kita dah nasihat, kita dah tegur, akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bulat-bulat sebab kita dah berusaha. Itulah juga yang dilakukan oleh orang-orang soleh, para ulama, aulia dan sebagainya. Sebab itu jugalah yang dilakukan oleh nabi-nabi. Kemudian akhirnya itulah dia doa yang terungkap dari kalam Nabi Syuaib, Rabbana ftah bainana. Apa dia tuan-tuan? Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami wa baina qaumina bil haqq, dan kaum kami dengan hak ataupun dengan adil. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Adakah Nabi Syuaib, persoalannya, adakah Nabi Syuaib minta Allah SWT turunkan azab kepada kaumnya sendiri? Tidak tuan-tuan. Nabi Syuaib bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha sebaik mungkin, kemudian Nabi Syuaib pulangkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mana yang terbaik, itulah yang kau putuskan ya Allah, dengan hak, bil haq. Sebab apa? Wa anta khairul fatihin, sebab engkaulah ya Allah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka turunlah azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Maka kita sebagai orang yang menerima ataupun diceritakan kisah-kisah yang seperti ini, maka selayaknya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil iktibar. Jadikan kisah-kisah ini sebagai benteng untuk kita supaya kita sentiasa sabar dengan unak dan cabaran dalam menyampaikan ataupun berdakwah kepada masyarakat, ataupun kita menasihati perkara-perkara yang baik kepada sesiapa pun. Mudah-mudahan ianya dianggap sebagai satu amal dan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah cukup sekadar ini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Di sekadar itu saja yang baik dari Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan diri ini sendiri, dan hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan segala dosa yang kita lakukan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah